Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan memulakan webinar kita pada malam ini. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati panel jemputan kita, yang dihormati Superintendent Dr. Muhammad Nur Firdaus bin Abdullah, Ketua Pengarah Muzik Polis Diraja Malaysia, rakan-rakan alumni Universiti Utara Malaysia dan juga sidang hadirin penonton yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke webinar ilmiah yang bertajuk Money Laundering adalah jenayah terancang. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sebelum itu, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersama-sama pada malam yang indah ini. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian semua, para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan alumni UUM atau mungkin ada di kalangan pelajar yang bersama kita pada malam ini untuk menimba ilmu, bersama lagi memeriahkan program kita pada hari ini walaupun hanya di alam maya. Sesungguhnya penglibatan semua membuktikan sokongan yang padu, penghargaan yang tinggi kepada pihak kami dan seterusnya memberikan kami motivasi untuk memberikan yang terbaik untuk anda pada malam ini. Untuk makluman semua, webinar kita pada malam ini adalah anjuran alumni Universiti Utara Malaysia dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia. Dan ingin saya maklumkan bahawa perjalanan program kami pada malam ini dikendalikan oleh kami sepenuhnya. Oleh itu, jika ada apa-apa kekurangan atau ketidaksempurnaan, kami memohon ampun dan maaf. Terlebih dahulu, kami budak baru belajar. Sebelum itu, suka untuk saya ingatkan kepada para penonton untuk sama-sama berkongsi pautan live ini agar lebih ramai dapat bersama kita pada malam ini. Dan sebarang soalan yang berkaitan tajuk webinar kita bolehlah ditinggalkan di ruangan komen sepanjang webinar ini berlangsung. Seterusnya, ingin saya memperkenalkan diri saya. Saya Ibrahim bin Cik Arif dari Kuala Lumpur. Sebagai moderator anda, akan bersama anda selama lebih kurang 1 jam pada malam ini. Dan juga bersama saya, rakan moderator saya, iaitu Encik Muhammad Azhar bin Zakaria. Seterusnya, pengenalan kepada panel jemputan kita ialah yang dihormati Superintendent Dr. Muhammad Nur Firdaus bin Abdullah, merupakan Ketua Pengarah Muzik Polis Diraja Malaysia. Latar belakang pendidikan beliau adalah BBA Hon daripada UPM, seterusnya melanjutkan pengajian ke MBA dalam Human Resource di UPN dan melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi PhD dalam jurusan International Study Clarkson University, New York. Beliau juga mempunyai sertifikat Financial Investigator CBN dan mempunyai sertifikat Anti-Money Laundering Specialist. Selamat datang tuan. Tuan, selamat datang tuan. Selamat datang tuan. Tuan dengar tak? Maaf, penonton-penonton kita ada sedikit gangguan di kawasan panel jemputan kita. Mohon penonton-penonton semua bersabar. Kita bagi sedikit masa untuk panel jemputan kita membuat refreshing untuk line di tempat dia.
Saya teruskan. Okey tuan. So sebenarnya tajuk ni merupakan satu tajuk yang menarik lah sebenarnya. Pengubahan wang haram ataupun orang selalu sering mengatakan apa? Money laundering. Okey. So untuk nak memulakan sesi pada malam ni, eloklah kalau saya buat sedikitlah pengenalan kepada tajuk kita ni sebenarnya. Okey. Apakah yang dikatakan sebagai pengubahan wang haram? Okey. Secara ringkasnya, pengubahan wang haram ni sebenarnya adalah satu proses di mana kita mengubah, mengubahkan wang atau aset atau harta yang diperolehi daripada aktiviti haram. Contohnya aktiviti jenayah, itu aktiviti haram. Haram dari segi orang kata undang-undang Malaysia. Salah dari segi undang-undang Malaysia, aktiviti haram tu, dan dia tukarkan menjadikan wang tersebut menjadi sah dari perspektif undang-undang Malaysia. So secara ringkas dia money laundering ni atau pengubahan haram ni adalah satu proses dia mencucikan wang yang kotor ni dan menjadikan dia sebagai wang yang bersih untuk mudah dia menggunakan wang tersebut. Itu adalah definisi umum lah apakah yang dikatakan sebagai pengubahan wang haram atau money laundering. Dan seterusnya, money laundering ni sebenarnya dia ada beberapa peringkat lah. Okey, money laundering ni, pengubahan wang haram ni dia ada 3 peringkat. Okey, 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama dikatakan placement atau pengalihan. Placement ni biasanya dia adalah berkaitan dia cuba mengalihkan wang haram tersebut daripada the scenes of crime. Contoh dia misal kata saya tipu bank 1 juta, right? Dan 1 juta yang hasil daripada penipuan tu saya masukkan, depositkan dalam akaun bank saya. Itulah yang dikatakan sebagai placement. Dan peringkat yang kedua adalah layering, pengelapisan. Pengelapisan ni dia adalah melalui beberapa orang kata contoh dia daripada akaun bank saya 1 juta tu 300,000 saya masuk dalam akaun Ibrahim kan. Lepas tu 200,000 saya masuk dalam akaun Daud, dan 500,000 lagi saya masuk dalam akaun syarikat saya. Dan daripada akaun syarikat saya dia salurkan another 300,000 kepada Ibrahim lagi kan. Dan daripada Ibrahimnya 300,000 tu mungkin masuk dalam akaun isteri akaun isteri Cik Ibrahim kan. Ada situlah dia akan melalui beberapa layering. Dia tujuan dia untuk dia create lapisan-lapisan ni dia untuk nak mengelakkan daripada dikesan oleh pihak berkuasa. Dan peringkat yang akhir sekali, apabila wang tersebut telah berpusing, berkitar sekitar cycle dalam ni layering ni, last sekali wang tersebut dia seolah telah menjadi bersih. Dan kita penjenayah dapat menggunakan wang tersebut so tanpa risau ianya akan dikesan oleh pihak berkuasa. Itu secara ringkasnya lah. Okey, definisi umum dan peringkat-peringkat yang terdapat dalam pengubahan wang haram. Okey. Dan seterusnya, kita lihat dia adalah beberapa motif atau objektif lah yang memerlukan kenapa pengubahan wang haram ni berlaku sebenarnya. Okey, dalam kita ni kita lihatlah dia ada beberapa keperluan lah kenapa pengubahan wang haram ni berlaku. Okey, nombor 1, kita mengalihkan bila pengubahan wang haram ni dia dapat mengalihkan pola tu sebagaimana saya kata tadi, you remove that money, the illegal money from the scenes of crime. Dia cuba nak alihkan perolehan salah tersebut daripada tempat kejadian, the scenes of crime, dan depositkan dalam institusi kewangan. So sukar untuk dikesan. Second, dia mengelakkan perolehan salah tersebut
daripada dirampas atau disita. Yang ketiga, membolehkan penjenayah menikmati keuntungan hasil daripada jenayah tanpa dikesan oleh pihak berkuasa, dan yang akhir sekali adalah digunakan dalam aktiviti jenayah akan datang, ataupun contoh dia mungkin jenayah sindiket, syndicated crime, jenayah sindiket dalam alung kan, dalam sindiket perjudian online semua tu, atau pelaburan dalam perniagaan yang sah. So adalah 4 motif yang utama lah. Okey, kenapa orang kata keperluan untuk pengubahan wang haram. Okey, Cik Ibrahim. Okey, terima kasih Tuan. Soalan yang seterusnya, boleh tak Tuan terangkan apakah jenis-jenis pengubahan wang haram itu? Okey, jenis-jenis pengubahan wang haram ni sebenarnya kita adalah cerita pasal tipologi lah. Tipologi ni sebenarnya banyak untuk nak mengubah wang haram ni. Okey, banyak cara kita boleh gunakan. Okey, di Malaysia itself ada lebih kurang yang kita dah kenal pastilah hasil daripada siasatan PDRM ya. Okey, so dia ada teknik-teknik macam cara-cara macam deposit dalam bank, account bank, lepas dia tu di mana bila kita dapat, contoh dia macam saya kata tadi, bila saya dapat contoh dia, saya melakukan kesalahan tipu, okey, saya menipu bank, okey, sejuta tu deposit dalam akaun saya. Itu cara yang paling senang lah. Okey, dan yang kedua kita ada macam perjudian. Perjudian ni contoh dia kita boleh contoh dia kita pergi genting. Okey, kita pergi genting, okey. Kita tukar duit kita, duit haram kita dengan chips. Lepas tu kita main judi situ, and then mungkin dalam sekian waktu, okey. Lepas tu kita tukar balik chips tu kepada wang dalam bentuk cek ke apa, dan kita claim that pembayaran daripada kasino genting tu adalah ni orang kata daripada kemenangan saya dalam perjudian yang dilakukan dalam kasino. Itu contoh dia. Ada juga dalam peringkat-peringkat ni, ada juga yang sedikit-sedikit jenayah ni, mereka bersekongkol dengan outlet contoh dia macam Magnum, Sport Toto, 4 ekor. Agensi 4 ekor ni. Ramalan 4 ekor ni, dan dia bersekongkol dengan toke-toke outlet ni, okey, di mana apabila orang kata mereka sindiket jenayah ni, mereka membeli tiket-tiket yang memenangi hadiah yang besar lah. Contoh dia kena first prize 300,000 kan. So bila dia outlet ni dapat, okey, dia akan contact dengan sindiket ni, ni ada sekeping ni, so dia orang beli tiket tu. Dan apabila pilih tiket tu, mungkin dia akan claim dia punya hadiah kalau Sport Toto mungkin di HQ Sport Toto, dan dapat cek tu dan dia masukkan dalam akaun dia. Dan dia claim dia itu dia adalah kena lembut. Itu cara-cara dia lah, banyaklah. Okey, dan kita ada pelaburan terus, kita ada manipulasi hartanah. Manipulasi hartanah ni banyaklah. Kita boleh orang kata markupkan harga. Kita beli satu tanah, dia tanah banglo, kita beli satu ni lah, banglo yang usang lah contoh dia, dengan harga mungkin 1 juta kan. Dan kita robohkan banglo yang usang tu, kita menggunakan wang haram kita 3 juta, kita buat rumah baru, banglo baru cantik semua tu, dan kita menjualkan rumah tersebut. Right, kita menjualkan rumah tersebut kan. So bila kita jual rumah tu, misalnya kita jual dengan rumah tersebut dengan harga orang kata 3 juta. So secara tak langsung 3.5 juta lah kan, 500,000 tu kita beli tu, dan kita gunakan 3 juta tu untuk kita bina bangunan banglo baru tu, dan kita jual, kita tak ambil kira untung pun, kita jual break even 3.5 million rumah banglo tersebut. Kan? Dan apabila kita berjaya menjual rumah tersebut, seolah-olah sebenarnya
kita dah berjaya membersihkan 3 juta wang haram kita. Itu dia punya MO lah. Dari segi orang kata manipulasi, dan kita ada manipulasi hartanah, dan kita ada money changer, penguruk wang. Penguruk wang ni pun merupakan satu kaedah yang agak common lah, agak lazim lah digunakan lah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam money laundering ni, untuk nak orang kata nak mencuci duit ni. Dan kita ada lagi kita ada lagi macam membeli barang-barang berharga antik. Kita uruskan jual beli. Sebab benda macam antik ni, macam emas ni, is something orang kata susah kita nak justify kan harga, nilai-nilai dia. So bila penjenayah dapat membeli dia, dan dia boleh manipulasikan harga nilai-nilai barang-barang tersebut, dan dari situlah akan membolehkan ada tersedia ruang untuk mereka untuk nak membersihkan wang haram yang mereka perolehi itu dan jadikan dia kepada wang bersih. Itu adalah beberapa, banyaklah sebenarnya di Malaysia ni banyak kaedah, sama ada very straightforward ke, atau dia ataupun mungkin dalam sesuatu kes jenayah pengubahan haram ni, dia adalah dilakukan dengan menggabungkan beberapa kaedah-kaedah atau tipologi pengubahan wang haram. So tidak semestinya satu kes pengubahan wang haram ni dia direct satu method saja, satu kaedah dia, no. Contoh dia macam kes money laundering yang pertama yang dituduh di mahkamah di Malaysia, iaitu kes Dr. Hamimah. Kes di mana saya adalah pegawai penyiasat lah kepada itulah. Itu adalah kes money laundering yang pertama dituduh di Malaysia, di Malaysia. So dalam kes tersebut beberapa kaedah telah digunakan. Dia kaedah memasukkan dokumen, lepas tu dia buat pinjaman, dapatkan wang, dia deposit dalam bank, and then dia melakukan structuring, dia cuba alihkan kepada syarikat, dan dia cuba buat mewujudkan beberapa transaksi yang orang kata yang tidak wujud kan, dan dia patah balik dan mengklaimkan bahawa itu adalah hasil keuntungan perniagaan dia. Padahal wang tersebut sebenarnya adalah wang yang dia tipu bank, Bank of Cement daripada Germany. Okey, tu daripada Europe tu. Okey, 41 juta. Itu contoh dia. Sebab kalau kes-kes money laundering ni, kalau high profile ni, memang dia melibatkan amount yang besar lah. Tetapi sejak akhir-akhir inilah 2-3 tahun ni pun, so kita pun banyaklah, pihak PDRM pun banyak membuka siasatan kes-kes macam even walaupun tak juta, tapi kita akan pilih lah, tapi disebabkan ada kegangan-kegangan yang tertentu lah. So basically itu adalah kaedah-kaedah lah yang digunakan lah, jenis seni pengubahan wang haram lah yang dilakukan oleh penjenayah, so-called criminal dalam melakukan money laundering ni. Okey. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum ni Cik Azhar. Yes. Untuk soalan seterusnya, kebiasaan di manakah wang daripada hasil pengubahan wang haram ni disalurkan? Okey, kebiasaannya, okey. Dia kita lihat dari motif sebenarnya. Apakah sebenarnya tujuan sebenarnya dia mengubah wang haram tersebut. So biasanya apabila wang yang telah dibersihkan tu telah dibersihkan lah, wang haram ni telah dibersihkan, biasanya dia akan pump into the financial system. Financial system ni, okey, dia ada banyak cara lah, banyak financial system ni. Contoh dia sama ada dia depositkan dalam account bank suspek, okey, ataupun suspek menggunakan wang tersebut, actually dia acquire property, contoh dia.
Dia acquire property. Okey, dia beli rumah kan, dia beli kereta mewah lah kan. Pernah ada satu kes saya, dia menggunakan 1.65 juta untuk beli kereta Lamborghini. Tu nampak tu kan. So di mana disalurkan sebenarnya dia tertakluklah kepada sebenarnya yang penjenayah untuk money laundering ni. Dia apa tujuan dia untuk nak launder money tu. Last kali dia akan selalu balik kat dia lah sebenarnya. Sebab apa tujuan dia cuci duit tersebut jadi bersih. Akhirnya dia untuk dia mudah gunakan wang tersebut. Sebab apa, kalau wang haram ni susah apabila dapat dikesan oleh pihak berkuasa, so dia harta tersebut kalau bawa akta yang sedang berkuasa dalam money laundering ni, dia memberi peruntukan kuasa untuk wang haram tersebut dipeku, disita dan dilucuhat. Itu adalah ni. So sebelum kepada terus mungkin saya kena sentuh jugalah akta-akta undang-undang yang sedang berkuat kuasa di Malaysia pada masa sekarang, iaitu Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 atau Akta 613. Dalam bahasa Inggeris dia adalah Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activity Act 2001. Ataupun dalam kod dia tu Akta 613. Okey. So akta ni telah mula berkuat kuasa di Malaysia. Okey. Akta ni telah digubahlah pada tahun 2001 lah. Dan dia mula berkuat kuasa di Malaysia pada 15 Januari 2002. Pada masa itu akta ni hanya dikenali sebagai AMLA, Anti-Money Laundering Act, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001. Itulah asal usul dia, AMLA ni, terms AMLA ni diwujudkan pada 15 Januari 2002. Dan pada 9 Mac 2007, satu pindaan telah dibuat ke atas akta tersebut di mana kesalahan pembiayaan keganasan iaitu terrorism financing telah dimasukkan di bawah seksyen 66A, 66B, 66C, 66D, 66E. Okey, dalam akta tersebut. Dan akta tersebut telah ditukarkan kepada nama kepada Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 atau AMLATFA. Itu yang fasa kedua lah, Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing Act 2001, AMLATFA. Dan pada fasa yang ketiga, pada tahun 1 September 2014, satu pindaan yang cukup besar ke atas akta tersebut telah dilakukan dan telah berkuat kuasa, di mana kesalahan-kesalahan hasil daripada aktiviti haram telah dimasukkan dan di samping itu adalah beberapa pindaan-pindaan lah terhadap contoh dia hukuman daripada setahun penjara kepada 5 tahun penjara, denda dia ditingkatkan kepada 5 juta atau 5 kali ganda wang haram yang dia ubah tu. Dan banyak lagi lah, ada proses pembekuan, penyitaan dan lainnya telah dipinda dan dimasukkan dalam akta tersebut. So akta tersebut pada tahun 2014, 1 September 2014 telah bertukar nama sekali lagi, iaitu Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Act 2001. Itu yang dijadi sebagai AMLATFA PUA tu, Process of Unlawful Act, ataupun dalam bahasa Malaysia dia Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram
2001. Tetapi masih samalah Akta 613 lah. So itulah undang-undang yang berkaitan dengan pengubahan wang haram yang sedang berkuasa di Malaysia pada masa ini. Okey. Dan undang-undang ni dia menyediakanlah 3 objektif utama sebenarnya. Okey, saya ingin tambah sikitlah. Objektif pertama ialah berkenaan dengan kesalahan tu, iaitu dia akta ni memperuntukkan kesalahan pengubahan wang haram. Memperuntukkan kesalahan pengubahan wang haram, dia criminalize the offence of money laundering. Contoh dia. Then second, dari segi pencegahan. Pencegahan dia saja memperuntukkan langkah-langkah pencegahan dalam pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan serta hasil daripada aktiviti-aktiviti haram. Dan last sekali dia mempunyai objektif yang ketiga, iaitu pelucuthakkan harta, forfeitures of property, di mana akta ni telah memperuntukkan pelucuthakkan harta ke atas harta yang terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan atau harta pengganas atau perolehan hasil daripada aktiviti haram atau instrumentality suatu kesalahan. Dia memang very konklusif lah. Sebenarnya akta AMLA Papua ni kan, ramailah pada awal mula pokok kuasa di Malaysia ni, ramai orang katakan power undang-undang ni memang macam Power Rangers lah. Memang cukup, orang kata kuat lah, very strong. Takut, sebab apa? Sebagai manusia lah kan, you boleh marah saya, you boleh maki saya, tapi cuba kalau you tipu saya RM5, RM2, RM1, RM10, RM100, saya ingat kamu sampai mati, betul tak? Ni, sebab akta ni dia memperuntukkan dia memperuntukkan kuasa-kuasa untuk kita membeku, menyita dan melucuk hak harta-harta penjenayah. Itu yang menjadikan akta ni menarik dan dia menjadi very powerful act lah, actually very powerful act. So kita sebenarnya dari masa ke semasa masih lagi lah membuat kajian, berreview undang-undang tersebut untuk menjadikan undang-undang ni lebih mantap dan agar dia boleh dijadikan sebagai satu tools untuk mencegah jenayah sebenarnya. Okey, apabila kalau dulu kalau sebelum akta ni berkuat kuasa, anda kata kalau saya tipu bank 1 juta, 1 juta saya dapat tu, saya simpan dalam tin Melo, sealkan dia, letak bawah katil rumah saya, kan. Walaupun saya ditangkap dan didakwa di mahkamah dan didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara lah, contoh dia 2 tahun. Lepas potong-potong, setahun setengah saya dibebaskan daripada penjara. Saya balik rumah, saya cari-cari bawah katil, saya dapat tin Melo tu, saya buka seal dia, duit 1 juta tu masih lagi saya boleh guna. Sebab tak ada peruntukan khas dari segi undang-undang untuk nak sita atau lucuk hak wang haram saya tu. Wang haram yang dimaksudkan iaitu wang hasil saya tipu 1 juta yang saya tipu bank. Itulah wang haram. Okey. So, lepas saya pergi penjara, saya keluar. Saya boleh dengan sombongnya saya menggunakan wang 1 juta tersebut tanpa ada sekatan apa-apa undang-undang ke atas saya. Okey. Tetapi dengan adanya kuat kuasanya akta tersebut, so kita kena fikir 2 kali, 3 kali atau 5 kali atau 10 kali atau berpuluh-puluh kali atau berkali-kali. Sebab apa? Apabila saya tipu bank 1 juta, saya ditangkap dan didakwa di mahkamah atas kesalahan menipu bank 1 juta. Okey, itu atas predicate offence, menipu bank di bawah section 420 Kanun Keseksaan. Okey, satu, fair. Apabila saya mensimpan atau menggunakan 1 juta tersebut, dia adalah merupakan kesalahan di bawah kesalahan di bawah section 4 bracket 1 Akta Pengubahan Wang Haram ni. Jadi
tipu saya kena, lepas tu gunakan wang haram tersebut semua saya kena. Pihak berkuasa buka siasatan, dia dapati bahawa 1 juta tu dia boleh sita. So penjenayah dah tak ada motivasi sebenarnya. Dia dah tak ada motivasi. Sebab apa? Dia tipu bank, dia ingat nak dapat untung 1 juta. Kena penjara 2 tahun. Satu. Dan 1 juta tu di bawah amnah ni dia boleh disita. So nampak dia bukan double jeopardy, tetapi dia adalah cuba untuk menguatkuasakan dari segi elemen orang kata dapatkan that proceeds of unlawful the illegal proceed, recover of the illegal proceed. So penjenayah dia tidak akan dapat untung lah. So bila dia dalam keadaan macam tu, so terpaksalah kita kena fikir, kalau secara rasional dia, kita kena fikir berkali-kali lah. Sebab memang tak ada untungnya. Kalau dulu ya ada untung, sebab tak ada undang-undang khas. Okey? Ni sebut sedikit lah latar belakang lah perundangan yang sedang berkuat kuasa sehingga setakat ni, okey, di Malaysia berkaitan dengan kesalahan pengumpulan wang haram. Okey? Okey Tuan, kebiasaan negara manakah yang paling banyak terlibat dengan aktiviti pengubahan ini? Okey, tanpa jeopardy tanpa prejudice. Okey. So sebenarnya yang cukup terkenal Cayman Island. Kalau kita nak boleh tahu di mana tu, kita boleh browse. Cayman Island. Memang orang kata itu the heavens of money laundering. Satu pulau yang kecil saja, tetapi dia mempunyai lebih kurang 400 lebih cawangan bank. Dan kadang dia bank tu kan sebesar-besar kedai gunting dekat macam Jalan Genting Klang je, Ibrahim. Half suku je payment outlet tu. Macam tu je. Macam money changer kat Malaysia ni, kan? Satu outlet tu kan tak sampai setengah kedai pun. Macam tu lah satu bank situ. So actually seriously tanpa apa orang kata ada niat apa-apalah, sebenarnya Cayman Island memang cukup terkenal lah dengan ni pengumpulan wang haram ni. Itulah negara-negara dia, dan setengah-setengah negara orang kata sedang membangun the third world country pun disebabkan kekurangan penguatkuasaan dari segi undang-undang. So negara-negara tersebut pun lebih cenderung kepada aktiviti-aktiviti pengumpulan wang haram. Itu secara ni lah, secara dasarnya lah, umumnya lah. Okey. Okey Dan, untuk soalan seterusnya, apakah faktor yang menyumbang okey Dan, bagaimanakah cara untuk mengenal pasti punya penggubalan wang haram Tuan? Okey. Kita nak kenal pasti, sebenarnya kita pihak berkuasa ni kan, kita ada lebih kurang dalam 14 atau 15 agensi penguatkuasa pasal ni. So okey, dalam akta tersebut di bawah seksyen 14, okey, ini yang langkah-langkah pencegahan dari segi kita nak kenal pasti. Okey, kita mulakan dengan institusi kewangan. Okey, di bawah seksyen 14 ni akta tersebut, akta 613 ni, so dia memperuntukkan bahawa boleh katakan ke semua agensi ataupun entiti perniagaan ke apa ke, macam apa whatever lah, adalah merupakan institusi pelapor, iaitu reporting institution, di mana mereka perlu melaporkan apa-apa jua transaksi yang mencurigakan kepada pihak bank negara. Macam bank-bank lah, macam kita punya akaun gaji kita lah kan, setiap bulan 25 bulan masuk 5,000 kan, pagi tu masuk 5,000 gaji kita, petang dah tinggal RM100. Okey, lepas tu bulan depan pun sama, 25 bulan masuk gaji 5,000 tinggal RM100. Okey, dan seterusnya.
Tetapi tiba-tiba ada 1 bulan tu kan, dalam 10 hari bulan ke macam mana, tiba-tiba pum masuk 30,000. Itu adalah transaksi yang mencurigakan. Sebab dia berlaku dalam keadaan yang luar biasa, yang tak pernah jadi. Di situ bank itu adalah menjadi tanggungjawab kepada bank untuk melaporkan kepada bank negara. So lepas tu nanti bank negara akan buka lah dia punya folder tu. So mungkin dia akan buat semakan. Okey, dia semak betul, dia tengok, oh tak ada ni, tiba-tiba akaun Daud ni, okey ada masuk 30,000. Oh rupanya dia pinjam koperasi polis, dia kata. Masuk dalam tu dapat 3. Okey lah. Tetapi kalau tak ada punca-punca yang menunjukkan dari mana wang ni dapat tiba-tiba 30,000 secara tunai telah didepositkan melalui ATM dalam akaun. Kenalah Dok. Nanti kena jawab lah. Mungkin bank negara akan panggil lah. Panggil Daud ke untuk bagi penjelasan di mana lah. Dia itu adalah cara-cara macam mana kita lah mengenal pastilah. Mengenal pelakunya kesalahan pengubahan waran itu salah satulah. Okey, dari segi orang kata pelaporan, reporting. Okey, ada juga yang melalui kes-kes, kes-kes yang ni. Kalau kes-kes yang dilaporkan, yang direport kepada pihak polis untuk ambil siasatan. So dalam in the course of kita punya investigation, siasatan tu, so kita dapat sebenarnya dia ni, dia dapat orang kata dapat duit ni, duit haram ni, lepas tu dia beli ni, dia beli itu. Itu kesalahan pengubahan waran lah. Dari segi itu pun kita boleh kenal pasti daripada transaksi dia. Dan satu lagi yang kalau cakap pun lucu lah sebenarnya kan. Tapi dia sebenarnya orang kata pernah juga kan. Kita terima aduan daripada orang awam. Dia mengatakan, dia bagi tahu kita, dia kata, Encik, saya mau report lah, dia kata. Saya heran lah, dia kata, saya punya jiran saya, saya tengok dia 2 bulan, 3 bulan lah tukar kereta baru. 2 bulan, 3 bulan tukar kereta baru. Kalau kita tanya, dia tukar kereta dia punya pasal lah, apa peduli kan? Betul tak? Tapi kita lihat dari sudut yang lebih orang kata positif kan. So, itu mungkin dia bagi maklumat kat kita tu sebenarnya. Kan? So itu boleh menyebabkan kita sebenarnya untuk further probe in, bolehlah buat pertanyaan atau semakan yang lebih lanjut lah. Yang mana kita pun pernah ada saya cakap sendiri sebab pernah sekali dalam pengalaman saya ni, saya terima maklumat macam tu. Bila saya siasatkan, sebenarnya saya tengok, rupanya dia ada buat aktiviti perjudian. Jiran dia tu ada terlibat dengan aktiviti sindiket perjudian. So dari situ, bila kita probe in, kan, kita dapati ada kesalahan pengubahan wang haram tersebut telah berlaku. Okey. Itulah ada beberapa langkah-langkah lah. Contoh dia langkah dia macam satu lagi yang lebih ni, dari segi itu kena pasti. Tapi dari segi pencegahan pun banyak. Sekarang kalau kita nak buka akaun bank ni, kita kena datang ke bank in person. Biometrik. Kita kena thumbprint. Kita bukan tak boleh lah. Tak macam dulu bawa, saya boleh bawa Ibrahim ni IC je, my card je, pergi bank boleh buka akaun. Tak ada, sekarang tak boleh. Sekarang kena thumbprint, biometrik. So itu adalah langkah-langkah sebenarnya untuk mencegah pengubahan wang haram. Dan mengenai pasti dan mencegah pengubahan wang haram sebenarnya. Banyaklah, okey. Sekarang ni kalau pergi pun, bank pun very straight. Kalau kita nak withdraw duit cash money lebih daripada 10,000 pun kita kena bagi tahu kenapa, apa tujuan dia nak masuk sini semua tu, whatever, semua. Dia telah mempertingkatkan CAP, macam bank ni, customer acceptance policy. Dia kena semak due diligence, bukan kata you boleh buka suka-suka, you boleh buka akaun saja, tak boleh. Kalau you buka untuk akaun syarikat semua, dia kena cek betul ke wujud ke syarikat. Dan sampai satu tahap bank akan melakukan lawatan ke alamat pejabat tersebut, pejabat syarikat tersebut. Wujud tak betul wujud, then okey. Kalau tak ada, dia tidak akan benarkan. Itulah cara dia, kita boleh kenal pastilah. Dan
serba sedikit lah, lebih kurang macam tu. Okey? Okey Tuan, untuk soalan seterusnya, apakah kesakitan pengubahan wang haram ni terhadap masyarakat dan negara? Oh, kalau kita nak cerita kesan dan impact ni kan, sebenarnya kan, dia mempunyai kesan dan impact dari segi ekonomi lah kan, ekonomi. Okey, contoh dia kan, pada tahun 2017, saya bagi satu contoh ya, kesan dan impact lah money laundering ni ya, ke atas negara kita ya. Pada tahun 2017, Bank Negara Malaysia telah berdasarkan kepada siasatan dan kajian yang dilakukan, mendapati sebenarnya lebih kurang 47 juta yang terlibat dengan aktiviti pengubahan wang haram telah disalur keluar dari Malaysia secara mingguan. Kami tiap-tiap minggu lebih kurang dalam 47 juta tu telah dibawa keluar daripada Malaysia melalui kelemahan sistem perbankan atau sistem kiriman wang, remittance system. Melalui dia menggunakan menggunakan sistem hawala. Hawala melalui money changer. Sistem hawala ni contoh dia merupakan satu sistem yang cukup berkesan kalau bagi saya lah. Tetapi haram lah di Malaysia, salah. Sistem hawala ni melalui money changer. Contoh dia, saya bawa wang tunai 500,000. Saya pergi dekat money changer. Yang kenal pastilah dia boleh buat kiriman wang tersebut ke luar negara lah kan. Okey, saya bagi tahu dia saya nak hantar kirim wang ni ke Jakarta, contoh dia, ke Jakarta. Right? Percaya atau tidak, dalam tempoh kurang daripada setengah jam, 30 minit. Dan setelah dia kira 500,000. Bukan 500 rupiah, 500,000 RM. Okey? Mereka akan bagi saya satu ni kod PIN number lah. Okey? Dan setelah saya bayar dia punya service charger semua everything, lepas setengah jam saya pun dapat PIN number daripada money changer tersebut. Dan PIN ni bila saya bagi contoh dia saudara Ibrahim lah, sedang menunggu di Jakarta. So PIN number ni saya bagi dekat saudara Ibrahim, yang sedang menanti ketibaan wang saya, kiriman wang saya di Jakarta ni. Dan dia dapat PIN number tu, dia akan pergi ke outlet money changer yang dimaksudkan. Dia boleh terus dapat 500,000 yang rupiah tu yang bersama dengan nilai 500,000 wang Malaysia. So kita tengok betapa kesannya sistem hawala ni. Dan apabila wang tersebut telah dihantar keluar sebegitu senang, mudah, kita boleh nampak apakah kesan kekuatan mata wang Malaysia telah diseludupkan keluar begitu saja. Itu dari segi kesan ekonomi lah kan. Dari segi kekuatan mata wang kita, contoh dia dengan kebanjiran pekerja-pekerja asing datang ke Malaysia ni. I can tell you every year millions of ringgit Malaysia telah dikeluarkan, disalurkan balik ke negara-negara asal pekerja asing tersebut. Di Malaysia ni user limit lah, dah macam bangsa-bangsa bersatu, daripada Indonesia, daripada Vietnam, daripada Filipina, daripada Myanmar, daripada Bangladesh, you just name it. Itu yang sini lah, Asia lah. Yang dekat Afrika, Nigeria, Sierra Leone, Zambia, macam-macam. So dia akan sudah pasti akan memberi satu kesan atau impact yang cukup signifikan, khususnya dari dalam ekonomi lah, dari aspek ekonomi lah negara kita. Dia akan memberi kesan yang amat-amat
signifikan. Kritikal lah dari segi itu. Okey. Okey Dan, untuk meneruskan kita punya webinar ni, kita ada beberapa soalan daripada penonton. Dan. Okey. Soalan daripada Encik Muhammad Khairul bin Anwar. Dia bertanya, sejak bilakah pengubahan wang haram ini dapat dikesan? Sejak bila? Okey. Sebenarnya pengubahan wang haram ni telah mula berlaku pada zaman-zaman Al Capone. Yang kita guna nama money laundering tu pun, Al Capone adalah mafia yang cukup terkenal di Itali. Dan pada orang kata abad yang ke-19 lah. Okey. Way back yang early tu semua tu. Dan dia adalah dia adalah mafia yang terlibat dengan banyak jenayah lah. Okey. Dan mereka telah membuka banyak outlet dobi untuk nak mengkaburilah pihak berkuasa. Banyak aktiviti haram yang dia gunakan, dia jalankan dia tu, tapi kebanyakan dia macam dadah ke apa semua tu lah, senjata api, penyeludupan semua tu. Dan hasil keuntungan tersebut dia nak mengkaburi pihak berkuasa, dia telah membuka banyak dobi-dobi. Dan dari situlah sebenarnya orang kata salah satu penyebab lah, sumbangan faktor penyebab yang kita mengatakan pengubahan haram ni adalah money laundering. Kita launder the money. Actually dia way back tu pada abad yang ke-18, 40 lebih. Actually dah long ago. Tapi di Malaysia ni cuma kita sejak akhir-akhir ni, abad yang ke-20 ni baru kita mula mengiktirafkan kewujudan jenayah tersebut. Tu. Boleh Cik Karolana? Okey. Semoga saya menjawab pada soalan dua. Tetapi kita mula betul-betul ni itu pun atas dasar salah satu penggerak yang boleh menyebabkan kita terhasilnya akar amlang ni pun di Malaysia pun atas desakan Asia Pacific Group, dan yang mana apabila selepas tragedi 9/11 di New York tu, tragedi 9/11 iaitu di mana World Trade Center New York tu telah dibom dan dilanggar dan runtuh. Dan selepas daripada itulah Amerika telah menjalankan propaganda yang cukup agresif dan mendesak supaya satu bentuk dari segi undang-undang harus dilaksanakan bagi mencegah pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Ekoran daripada situlah undang-undang terpaksa. Kebanyakan negara dipaksa untuk mematuhi compliance to that rules and recommendation yang termaktub dalam United Nations, bangsa-bangsa bersatu. Itulah. Tapi kalau nak kata sejarah pengubahan memang jauh. Dah berdekat lah sebenarnya. Dah berlaku. Okey? Baik Tuan, untuk soalan yang seterusnya daripada penonton kita, Puan Asyadah. So, dia bertanya merujuk kepada isu-isu di dalam negara kita. Kenapa penjenayah ini menghasarkan golongan-golongan artis ataupun golongan-golongan insta famous di negara kita? Macam mana? Artis, golongan artis. Seperti isu yang untuk dibuat pengubahan wang haram ini. Oh, okey. Bagi saya sebenarnya dalam beberapa kes tu yang melibatkan selebriti ni, sebenarnya selebriti tu pun jadi mangsa kepada sindiket tipu sebenarnya. Okey, tetapi sindiket dunia ni lebih ialah kita manusia ni kalau setakat cakap saja, so orang kurang percayalah kan. Contoh dia macam saya bagi contoh okey, macam ni MLM. MLM ni tahu kan, piramid tu kan. Okey. Kalau setakat saya punya penglibatan, kalau setakat Daud punya penglibatan, kalau setakat Ibrahim punya penglibatan ni,
orang awam tidak kurang percaya. Tetapi kalau kita berjaya mendapatkan beberapa selebriti untuk join dengan kita, dia menjadi kita punya ni duta kepada produk NLM kita tu, so rasa-rasa berjaya tak? Saya rasa memang itulah MO dia pun sebenarnya, kan? Ataupun adalah artis telah dia pun sebenarnya dia pun terpedaya sebenarnya mungkin, kan? Tapi kalau saya nak katakan dia tahu sebenarnya tu, saya tidak mempunyai persepsi macam tu lah, kan? Saya cuba beranggapan baik, bersangka baik, dan saya pun beranggapan bahawa dia pun terpedaya dengan sedikit tu, dan dia pun dah terjebak sekali. So jadi banyak kes sebenarnya, banyak dah terjadi sebenarnya, okey. Dan di atas nama itulah, nama selebriti itulah menyebabkan aktiviti pembawaran ni kan telah berjalan dengan lancar, kan, dan hanya meletup selepas adanya laporan polis. Tu okey. So dia cuba menjadikan artis ni sebagai satu umpan lah untuk mengkaburi mendapatkan attraction, kepercayaan masyarakat umum bagi terjebak sekali sama dalam game itu. Okey. Baik tuan, Soalan seterusnya. soalan yang untuk masa pun semakin mencemburui kita. Sedikit nasihat kepada penonton berkaitan dengan pengubahan wang haram ini tuan. Silakan. Sebenarnya dia kalau nasihat ni dia senang je lah. Kalau kita selagi kita tak terlibat dengan aktiviti-aktiviti haram, kita sebenarnya tak ada keperluan pun untuk terjebak dalam jenayah pengubahan wang haram. Sebab pengubahan wang haram ni solely on illegal proceed. Dia hanya tertumpu terus kepada wang haram, iaitu wang haram hasil daripada aktiviti haram. So apabila kita tak terlibat dengan aktiviti-aktiviti haram ni, so kita tidak akan terjebak dalam jenayah pengubahan wang haram. So tapi kalau saya nak cakap nak bagi nasihat ni, so cuma lebih kepada aware lah. Kalau kita ni kalau ikut undang-undang ni, kalau misal kata contoh si Ali ni pinjam duit saya RM1,000. Selepas dia janji 2 minggu dia bayar, selepas 5 tahun baru dia datang kat saya, dia kata ni saya nak bayar balik hutang saya ni RM1,000 tu. Kalau ikut undang-undang AMNAH ni, yang RM1,000 yang Ali bayar tu, kita pun walaupun dia bayar hutang, tapi kita kena pastikan bahawa wang yang dia bayar tu adalah bersih tu, wang bersih. Apabila kalau kita boleh syak dia adalah wang kotor, wang yang haram, kita kena laporkan. Itu adalah menjadi tanggungjawab kita. Di bawah peruntukan undang-undang ni AMLAFA ni yang dikatakan sebagai willful blindness. Walaupun kita ni, tapi kita walaupun dia bayar kita hutang, duit tersebut bayar hutang, dah lepas 5 tahun baru dia bayar saya RM1,000 hutang tu. Inilah susah kan? Takkan saya nak tolak, betul tak? Tapi kalau ikut undang-undang tu, tidak. You kena pastikan bahawa duit yang dia bayar tu adalah wang bersih. Contoh dia. Sampai begitu sekali. Tetapi secara realitinya, saya pernah juga siasat kes kan yang melibatkan benda dalam situasi-situasi macam ni kan. So kita beranggapan bahawa the benefit of doubt advantage tu kita bagilah sebagai pihak ketiga yang bona fide third party. Okey, pihak ketiga yang suci lah kan. So kita beranggapan bahawa dia tak ada niat, tak ada nak terlibat dalam tu pun kan. So tapi anyhow dia kata dalam ni itu yang mudah lah bagi saya lah, senang je. Kalau kita tak terlibat dengan aktiviti haram, kita tidak akan terlibat dalam pengubahan wang haram. Itu je. Okey. Okey, Cik Ibrahim. Terima kasih tuan atas perkongsian yang cukup bermanfaat kepada kami semua. Maka dengan berakhirnya sesi soal jawab kita pada malam ini,
maka berakhirlah forum kita pada malam ini. Dan majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan kita yang dihormati Tuan, yang sudi berkongsi ilmu pada malam ini. Dan tidak lupa juga penonton yang setia sehingga ke penghujung live. Semoga perkongsian dan input malam ini memberikan kita kefahaman yang baik untuk kita semua. Dan sehingga bertemu lagi, saya akhiri majlis ilmu kita pada malam ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih. Okey, alright. Terima kasih Tuan atas perkongsian.